طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua pagi ini, sihat? Oh, Fitri dekat sini hari ni. Oh, dia anaknya cuti hari ni. Dah tutup sekolah? Sudah okay. Sihat semua? Alhamdulillah. Okay. Sekejap ya. Asal ni macam lain ni? Oh, whiteboard kat situ. Saya kat sini. Kenapa pindah? Saya suka kat situ sebab background belakang cantik. Tukar, mungkin panas. Okay. Tak apa. Okey, baik, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ya pada pagi ini dengan kesempatan untuk bertemu sekali lagi bagi menyambung perbincangan kitab kita Fawaidul Fawaid. Okey, kita berada di muka surat yang keberapa? Berapa? 227. Okey, 227. Nak masuk yang mana ni? Masih poin yang baru kan? Betul ya? Okey, poin yang baru. Berkenaan dengan keutamaan para sahabat. Baik, jadi pada pagi ini kita akan mulakan perbincangan di poin kita yang C. Poin kita yang C. Saya dekat dalam Facebook saya kegelapan. Gelap. Dah pakai tudung hitam. Tak nampak. Tak kontras. Silap lah ya. Waktu dekat Gufran tak boleh pakai tudung hitam. Kena pakai tudung warna terang sikit. Nanti tak nampak ustazah, bising pula jemaah. Tak nampak ustazah, gelap. Macam-macam komplain orang ni kadang-kadang. Okey, kita masuk pada poin kita yang C di sini, keutamaan para sahabat. Ada kesinambungannya ya daripada penjelasan yang berada di poin B. Okey, baik, sebelum itu pada minggu lepas kita bincangkan tentang apa? Jalan orang yang berdosa. Ayatnya apa? Surah Al-An'am ayat 151 hingga 153. Jadi kita bincang tentang jalan orang yang berdosa. Hari itu jalan orang yang beriman saya bawakan ayat yang keberapa? Surah apa? Surah Ali Imran ayat 132 hingga 136. Okay, jadi kedua-dua jalan, iaitu jalan orang yang beriman, jalan orang yang berdosa, saya dah jelaskan ya dengan rujukan-rujukannya yang diberikanlah ya. Sebab dalam kitab tidak nyatakanlah, cuma dijelaskan begitu sahaja. Jadi saya kuatkan dengan penerangan yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Jadi mungkin ada di kalangan muslimah kita yang baru mengikuti pengajian pada hari ini. Saya ulang kembali, kita telah bincangkan jalan orang yang beriman dengan mengambil contoh dari surah Ali Imran ayat 132 hingga 136. Manakala ketika kita membincangkan jalan orang yang berdosa, kita jadikan surah Al-An'am ayat 151 sehingga 153 sebagai contoh ya untuk melihat bagaimana jalan yang dilalui oleh orang yang berdosa. Jadi pada pagi ini kita akan terus masuk pada poin kita yang C, keutamaan para sahabat. Yang mana pada perenggan kita yang pertama di situ dijelaskan kepada kita bahawa dengan kemampuan membezakan kedua jalan itulah para sahabat Nabi SAW
menyandang keutamaan melebihi keutamaan generasi yang lahir setelah mereka. Ketetapan ini terus berlaku hingga hari kiamat. Jadi di kalangan para sahabat, mereka memiliki kemampuan untuk membezakan kedua-dua jalan itu. Jalan orang yang beriman dan jalan orang yang berdosa. Oleh kerana mereka memiliki kemampuan tersebut, jadi di dalam Al-Quranul Karim, di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka. Tapi persoalan saya sebelum itu, siapakah sahabat? Generasi? Ya. Hidup bersama Nabi je. Okey, siapa sahabat? Ini bukan sahabat kita ya, sahabat Nabi lah sedang kita. Siapakah insan yang kita panggil sebagai sahabat Nabi SAW? Sehingga dalam kitab kita di sini kan menjelaskan kepada kita di kalangan sahabat ini kenapa mereka memiliki keutamaan. Kerana mereka mampu untuk membezakan jalan orang yang beriman dan jalan orang yang berdosa. Saya tanya, siapa sahabat? Apa dia? Abu Bakar As-Siddiq, betul. Okey, tapi ada tak di sana penerangan lain untuk kita define, untuk kita beri faham? Maknanya bukan Abu Bakar As-Siddiq sahaja di kalangan sahabat, ada ramai. Namun siapakah yang bila kita dengar ini, kita kata, oh ini sahabat. Apa dia? Mereka yang hidup semasa zaman Rasulullah SAW. Boleh, tak jadi masalah. Cuma kita ada penerangan yang lebih terperinci. Betul, Abu Bakar As-Siddiq, mereka yang hidup pada zaman Nabi SAW, boleh kita panggil sebagai sahabat. Tapi adakah semua yang hidup pada zaman Nabi SAW kita panggil mereka sebagai sahabat? Kan? Baik, di kalangan para ulama ketika mereka membincangkan tentang maksud sahabat, ada yang kata mereka ini hidup pada zaman Nabi. Mereka ni jumpa Nabi. Atau ada juga yang memberikan definisi mengatakan sahabat ialah mereka yang pernah melihat Nabi. Walaupun sekali. Walaupun sekali. Tetapi yang paling penting, bukan semata-mata mereka ini hidup pada zaman Nabi, pernah jumpa Nabi, pernah lihat Nabi walaupun sekali kan. Mereka ni beriman. Ni paling penting. Sebab ramai juga kan di kalangan orang yang tidak beriman nampak Nabi, betul tak? Kita tak panggil mereka sebagai sahabat. Kan di kalangan yang tak beriman, di kalangan musyrikin, ada yang jumpa Nabi, mereka melihat Nabi. Lama keadaan mereka melihat Nabi, tapi mereka tak beriman kepada Nabi. Seorang yang sedemikian kita tak panggil sebagai sahabat Nabi walaupun hidup sezaman. Walaupun mereka pernah jumpa dengan Nabi. Kan? Jadi maknanya mereka beriman kepada Nabi sampailah mereka wafat. Hingga akhir hayat mereka. Jadi mereka ini semua kita panggil sebagai sahabat Nabi SAW. Walaupun mereka bertemu dengan Nabi hanya sekali. Okey, baik. Jadi di sini kita lihat ya, Imam Al-Bukhari juga ada memberikan definisinya, iaitu siapa saja dari kalangan kaum muslimin. Sekejap ya, kepanasan. Siapa saja di kalangan kaum muslimin yang mereka ini pernah menyertai dan melihat Rasulullah SAW, maka dia dikira sebagai sahabat Nabi SAW. Jadi ini pendapat Imam Al-Bukhari. Okey, yang mana disebut siapa saja dari kalangan kaum muslimin
yang pernah menyertai ni maksudnya dia pernah duduk dalam kuliah Nabi, ya pernah jumpa dengan Nabi, mungkin ada di kalangan mereka yang menyertai peperangan. Sebab begini, ada kalanya peperangan yang berlaku pada zaman Nabi ni melibatkan banyak negeri. Jadi ada yang nampak Nabi semasa peperangan. Mereka tak duduk dalam kuliah Nabi, tapi kerana mereka join, mereka menyertai peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW. Sebab itu di sini ada ungkapan kata orang yang pernah menyertai Nabi SAW dan melihat Rasulullah SAW. Maka kita panggil mereka ini sebagai sahabat Nabi. Dalam kitab kita di peringkat yang pertama disebutkan bahawa kerana sahabat Nabi SAW memiliki kefahaman untuk membezakan jalan orang yang beriman dan jalan orang yang berdosa, mereka diberikan dengan keutamaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan ini dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-100. Apa keutamaan yang disebutkan di sini? Allah sebutkan tentang Allah redha kepada mereka. Di kalangan sahabat Nabi, Allah berikan keredaan kepada mereka. Muslimah di zon 2 nampak tak apa yang saya tulis? Nampak ya? Jelas ya? Sebab gelap kat sini. Keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dalam surah At-Taubah Allah kata, dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan dari orang muhajirin dan ansar. Jadi yang boleh kita fahami juga di dalam ayat ini, yang dimaksudkan dengan sahabat ialah mereka yang digelar sebagai muhajirin dan ansar. Siapa muhajirin? Siapa muhajirin? Mereka yang berhijrah daripada mana ke mana? Daripada Makkah ke Madinah. Ya, bila kita kata mereka ini di kalangan muhajirin, sedap sikit kat sini. Mereka di kalangan muhajirin ialah orang yang mana berhijrah daripada Makkah ke Madinah untuk menyertai Nabi SAW. Bila kita kata ansar, mereka ini penduduk tetap di Madinah. Penduduk tetap di Madinah yang tidak keluarlah, maksudnya mereka duduk di Madinah ini untuk menanti ketibaan Nabi SAW. Jadi dalam surah At-Taubah tadi pada ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan mereka. Maaf ya saya tutup Keutamaan mereka ini iaitu di kalangan muhajirin dan ansar yang merupakan sahabat Nabi SAW. Muhajirin dan ansar merupakan sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah iaitu di kalangan muhajirin itu tadi kan, dari orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka. Sesiapa yang mengikut jejak langkah muhajirin dan ansar. Maknanya sesiapa yang ikut contoh di kalangan sahabat itu tadi. Senang kata sedemikian. Allah kata dalam ayat ini, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan dia. Maksudnya di kalangan orang muhajirin dan ansar, Allah memberikan keredaan terhadap hidup mereka. Dan
mereka juga di kalangan hamba Allah yang redha terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya mereka redha pada hukum hakam yang terdapat dalam agama. Mereka melaksanakan ketaatan-ketaatan yang ada dalam agama. Itu maksud mereka redha terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat di dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bukan sahaja keredaannya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kepada mereka dengan ganjaran di akhirat. Apa kata Allah? Allah kata di sini, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi mereka ini dengan syurga. Di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Ini keutamaannya yang Allah berikan kepada sahabat. Itulah Allah kata zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung, kemenangan yang besar untuk para sahabat. Kerana di kalangan para sahabat ini, kenapa mereka merupakan sahabat ataupun golongan generasi yang memiliki keutamaan yang begitu besar sehingga Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan keredaannya pada mereka. Kerana penyertaan itu tadi, kerana mereka bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi menegakkan dakwah. Dan mereka ini bukan kita kata semangat sahaja ya, tetapi mereka memperjuangkan jiwa raga, harta benda untuk agama. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan status mereka pada tahap yang mulia. Dan Nabi SAW juga bersabda tentang para sahabat ini, Nabi ingatkan kepada kita, jangan ada di kalangan kita mencela sahabat. Jangan cela Abu Bakar. Jangan cela Uthman, Umar, Ali, sesiapa sahaja di kalangan sahabat Nabi SAW. Nabi kata apa? La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku. Nabi ingatkan, sekiranya kalian menginfakkan menginfakkan emas berbentuk segunung Uhud sekalipun, ia takkan sama sebagaimana sahabat aku menginfakkan harta mereka. Kita ada emas yang banyak, kita infakkan di jalan Allah, umpamanya Nabi kata seolah-olah kita infakkan satu gunung Uhud ni, besarnya harta kita ni. Ia takkan sama dengan apa yang telah diberikan oleh para sahabat. Walaupun sahabat itu Nabi kata mereka beri cuma separuh daripada apa yang mereka mampu untuk berikan pada harta mereka. Dan kita berikan satu gunung Uhud tu emas. Nabi kata dia takkan sama. Ini dipanggil sebagai keutamaan yang ada pada para sahabat. Sebab itu di sini tadi dikatakan kat situ kan, ketetapan itu kekal hingga ke hari kiamat. Berkenaan dengan keutamaan sahabat ini. Imam Ibn Al-Qayyim kata tadi dalam kitab kita, ketetapan ini terus berlaku hingga pada hari kiamat. Yang mana Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah menceritakan kepada kita tentang dulu para sahabat ni bagaimana keadaan mereka. Dulu para sahabat ni kehidupan mereka bagaimana. Di perenggan yang kedua, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah jelaskan yang mana pada mulanya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tumbuh di atas jalan kesesatan. Para sahabat sebelum datangnya Islam, mereka ni rata-rata penyembah berhala. Kan? Betul tak? Di Makkah dahulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang nabi dan rasul, apa yang berlaku di Makkah? Penyembahan berhala. Jadi kita kata di sini, sebab tu dia kata pada asalnya di kalangan sahabat ini, mereka rata-rata semuanya berada di atas jalan kesesatan. Mereka tak beriman kepada Allah maksudnya. Kerana mereka adalah orang yang berada dalam kekufuran. Dijelaskan kepada kita di situ, kemusyrikan. Maknanya mereka ni mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala.
dan pelbagai jalan lainnya yang menghantarkan kepada kebinasaan. Di kalangan mereka banyak melakukan kerosakan. Di kalangan mereka banyak menzalimi orang lain. Ini situasi yang tak boleh kita sangkal yang terdapat pada generasi sahabat sebelum kedatangan Islam. Okey, kemudian disebutkan kepada kita, mereka mengetahui kesesatan jalan yang mereka lalui secara pasti. Dan di kalangan sahabat ini, pada masa sebelum datangnya Islam, mereka tahu apa yang mereka buat adalah benda yang salah. Mereka pasti tentang hal itu. Mereka tahu tentang hal tersebut. Kemudian kita lihat apa yang berlaku. Diutuslah Rasulullah kepada mereka untuk mengeluarkan mereka dari jalan kegelapan menuju petunjuk dan jalan Allah yang lurus. Bila Nabi SAW diutuskan, walaupun kita kata, Ustazah awal-awal tu tak ada orang kan yang nak sangat terima agama Islam, betul? Kita tak nafikan keadaan itu. Kerana apa? Satu situasi, kita lihat begini ya muslimah, satu situasi yang mana mereka ni dah menyembah berhala sejak zaman berzaman. Tiba-tiba kita datang, bolehkah kita ubah semua dalam sekelip mata? Tak boleh. Kita tak boleh ubah ia dengan sekelip mata. Ia memerlukan proses yang panjang. Begitu juga dengan dakwah Nabi SAW. Pada saat pertama kali Nabi SAW, Allah turunkan wahyu, Nabi turun daripada gua itu, turun jumpa dengan Khadijah radhiyallahu anha. Adakah start daripada hari itu semua penduduk Makkah masuk Islam? Tidak. Situasinya tidak sedemikian. Sebab apa? Ia memerlukan perjuangan yang begitu panjang. Nabi SAW berdakwah 13 tahun. Untuk memperkenalkan agama Islam pada masa itu di Makkah, untuk memperkenalkan agama Islam ini kepada mereka. Kita tak kata 1 hari, 2 hari, 3 hari, tak. Itulah di kalangan sahabat kita kata, yang jumpa Nabi, hidup sezaman dengan Nabi. Tapi tak semudah itu semuanya akan beriman dengan apa yang Nabi bawa. Dan di sini ya muslimah kita lihat, Nabi SAW, setelah Nabi SAW diutuskan sebagai seorang Nabi dan Rasul untuk mengeluarkan mereka dari jalan kegelapan menuju petunjuk dan jalan Allah yang lurus. Pada masa itu kita lihat berlakunya perubahan. Pada masa itu pun kita lihat ya, Umar radhiyallahu an sebelum dia masuk Islam bagaimana? Umar, dia ni garang. Dia pantang pada masa tu sebelum dia masuk Islam, dia pantang tu dengar orang masuk Islam. Tangan Umar pada masa itu juga menyeksa orang Islam. Dia anti dengan agama Islam. Tapi kita lihat setelah dia masuk Islam bagaimana? Masya Allah, tabarakallah. Orang yang paling dekat dengan Nabi di kalangan insan yang Allah tunjukkan kepada Nabi merupakan penghuni syurga. Itu Umar radhiyallahu anhu. Asalnya sebelumnya di kalangan sahabat yang berada dalam keadaan yang musyrik, kufur, anti dengan agama Islam, tapi kemudian setelah dia menerima agama Islam itu, jiwanya, hatinya memperjuangkan Allah dan Rasulullah. Begitu Umar radhiyallahu anhu. Sebab itu bila kita lihat di sini penerangan yang diberikan kepada kita. Penerangan yang diberikan kepada kita di sini di muka surat yang berikutnya dijelaskan kepada kita akhirnya para sahabat tadi yang asalnya hidup dalam keadaan yang kufur, kemusyrikan, kesesatan, apa yang berlaku kepada mereka? Mereka keluar dari kegelapan yang pekat menuju cahaya yang sempurna. Kita dah pernah bincangkan tentang cahaya kan? Masih ingat lagi? Ingat lagi Fitri? InsyaAllah. Kak Sun dah nak bilik dah. Ingat ke tidak ya? Mana cahaya ya? Saya nak bilik dah. Mana cahaya? Mana cahaya? Kita pernah bincangkan bukan? Okey, tak apa.
nanti boleh ya, refer kembali apa yang telah kita bincangkan tentang cahaya. Tapi yang penting di sini, di kalangan para sahabat dulu hidup dalam keadaan yang penuh kegelapan. Lalu mereka pun setelah Nabi SAW diutus sebagai seorang Nabi dan Rasul, mereka menerima agama Islam, akhirnya mereka menerima cahaya yang sempurna. Dan kita lihat kehidupan para sahabat itu tadi, dari kemusyrikan menuju tauhid. Asalnya sebagai penyembah berhala, yang mengaku bahawa Tuhan itu ada banyak. Kan, ini berhala ni untuk jaga bahagian sini, yang berhala ni untuk jaga bahagian sini. Ini kepercayaan, keimanan yang ada pada sahabat dahulu. Tapi kemudiannya kemusyrikan itu, kesyirikan tersebut berubah menjadi tauhid. Maksudnya tauhid beriman kepada Allah yang Maha Esa. Dan seterusnya dari kejahilan menuju pengetahuan. Dalam kitab letak kebodohannya, tukar sedikit. Kasar bahasanya, bodoh. Jangan guna kebodohan. Tak salah, cuma saya tak suka benda bahasa yang kasar. Dari kejahilan menuju pengetahuan. Dari penyimpangan menuju hidayah. Dari kezaliman menuju keadilan. Mereka ni banyak di kalangan sahabat dahulu melakukan perkara-perkara yang zalim. Ada status pada zaman jahiliah dahulu. Maksudnya apa? Orang kaya, orang kaya. Orang miskin, orang miskin. Yang miskin dipandang dengan penuh kehinaan sebab mereka ni hamba. Jadi hamba ni penuh kehinaan di mata orang kaya. Orang yang kaya akan terus dipandang mulia, dianggap sebagai tuan. Jadi dia ada perbezaan dalam sosial mereka pada masa itu, masyarakat mereka. Yang mana sebab itu kita lihat, bila agama Islam ini datang, agama Islam tidak mempromosikan perbezaan tersebut. Bukan? Dia agama Islam dia tak kata, okey, hamba memang akan terus jadi hamba. Tapi kita semua sama. Yang beza apa? Ketakwaan kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalian ini bukan mulia kerana kalian kaya. Bukan mulia kerana kalian ini adalah orang yang berketurunan baik-baik. Ya? Kalian mulia ialah kerana ketakwaan kalian kepada Allah. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Sebab itu Nabi SAW juga ingatkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada penampilan kalian. Maksudnya adakah kalian ni kaya wa amwalikum ataupun harta benda yang kalian miliki. Agama Islam, bila seseorang dia ni sebagai penganut agama Islam, yang kita pegang, kita ni tidak ada beza. Tak kira sama ada kita kaya ataupun kita miskin. Sebab itu bukan ada pada pandangan Allah. Yang ada pada pandangan Allah, Nabi kata apa? Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Allah lihat apa yang ada pada hati kita. Maksud yang ada pada hati kita ialah ketakwaan kita kepada Allah. Itu maksud apa yang Allah lihat pada hati kita. Dan Allah juga melihat bagaimana amalan kita. Apa yang kita amalkan. Adakah amalan kita amalan yang betul-betul benar? Amalan yang baik? Adakah ia amalan yang buruk? Begitu pada pandangan Allah. Jadi agama Islam ini tidak mengajarkan kita ni jadi orang yang zalim. Kita nampak orang ni miskin, kita zalimi dia. Biarlah dia terus miskin, kita jangan bantu dia. Itu bukan pada agama kita. Kita nampak orang miskin, kita hina dia. Kita pandang rendah pada dia. Apa kelas dia duduk sebelah aku? Kita tak begitu muslimah. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah, agama kita, agama Islam mengajarkan kepada kita, kita patut meraihkan orang yang tidak memiliki apa-apa. Maksud meraihkan di sini kita bantu mereka, jangan kita hina mereka. Jika mereka itu betul-betul dalam keadaan yang sukar, kita bantu mereka. Tak boleh kita biarkan mereka terus-terusan dalam keadaan yang kesusahan. Sebab apa? Bila kita membiarkan dalam keadaan kita mengetahui dan kita memiliki kemampuan untuk bantu, bermakna kita telah melakukan kezaliman. Lebih-lebih lagi jika kita menghina orang yang zalim, orang yang miskin itu tadi. Di sinilah yang dikatakan para sahabat dahulu mereka sedemikian. Sebelum mereka menganut agama Islam, mereka begitu kehidupannya. Mereka membezakan siapa yang miskin, siapa yang kaya. Mereka hina orang yang miskin, mereka agungkan orang yang kaya. Sebab itu di sini katakan bila mereka menganut agama Islam,
keluarlah mereka daripada kezaliman, lalu mereka ini jadi insan yang mana menuju keadilan. Kemudian ya, di sini juga menyebutkan kepada kita serta dari kebingungan dan kebutaan menuju pedoman dan kejelasan hidup. Dan orang-orang pilihan ini mengetahui betapa besarnya keutamaan yang telah mereka raih dan betapa hina kehidupan mereka dahulu. Jadi dahulu kita bincangkan tadi kan di kalangan sahabat, mereka hidup dalam keadaan yang kegelapan. Mereka hidup dalam keadaan yang zalim. Ya, mereka hidup dalam keadaan yang musyrik. Mereka ini berada dalam keadaan kesesatan, penyimpangan. Bila mereka menerima agama Islam dalam kehidupan mereka, dikatakan bahawa mereka dah dapat bezakan mana jalan orang yang berdosa, mana jalan orang yang beriman. Ini kepentingannya mengapa Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah didatangkan contoh di kalangan sahabat. Sebab di kalangan sahabat nak dibandingkan dengan kita ni rata-rata bukan Muslim. Nampak ya? Kita dilahirkan dalam keadaan yang sedia Muslim. Mereka dilahirkan dalam keadaan yang mana tidak Islam. Tapi ada yang menganut agama Islam pada usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ada juga di akhir, hujung-hujung hayat mereka yang menganut agama Islam. Ada begitu. Tetapi keislaman mereka adalah keislaman yang baik. Keislaman yang boleh membezakan jalan orang yang berdosa, jalan orang yang beriman. Sebab itu di sini ya muslimah kita lihat. Demikianlah memang begitu keadaan mereka, bahawa sesuatu itu akan nampak beza dengan munculnya sesuatu yang menjadi lawannya. Dengan pengetahuan tersebut, keinginan dan kecintaan para sahabat terhadap Islam yang mereka raih pun semakin bertambah. Seiring dengan itu semakin bertambah pula kebencian mereka terhadap kekufuran yang telah mereka tinggalkan. Hari ni banyak kipas saya buka. Panas macam kuat sangat kipas. Okey, terus ya di sini. Tadi saya ulang kembali ya paragraf yang terakhir di situ. Dengan pengetahuan tersebut, pengetahuan ni maksudnya yang mana para sahabat mereka mampu untuk bezakan antara jalan orang yang beriman dan jalan orang yang berdosa. Keinginan dan kecintaan para sahabat terhadap Islam yang telah mereka raih pun semakin bertambah. Jadi kecintaan mereka terhadap agama, keislaman mereka ini terhadap dalam diri mereka semakin bertambah-tambah. Maknanya untuk meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Dan hal ini seiring dengan bertambahnya kebencian mereka terhadap kekufuran yang telah mereka tinggalkan. Jadi satu kita lihat di sini di kalangan para sahabat, pertama mereka jadi insan yang semakin cinta pada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah, semakin cinta terhadap agama. Okey? Dan dalam masa yang sama, mereka menjadi di kalangan generasi yang paling benci terhadap kekufuran. Ini kita panggil sebagai tanda kemanisan iman. Saya pernah sebutkan bukan tanda kemanisan iman? Pernah Kak Sum? Ada berapa? Siapa ingat? Tak ingat? Bila saya sebutkan tanda kemanisan iman ni? Bila tu? Ingat tak? Tak ingat? Apa dia? Membenci melihat kemaksiatan, itu tanda kemanisan iman. Okey. Saya pernah sebutkan hadis Nabi SAW tentang tanda kemanisan iman. Yang duduk-duduk yang duduk-duduk di atas kerusi. Ingat tak? Pernah dengar tak?
Macam mana? Jika pernah dengar, di mana tu saya sebut? Di mana yang macam pernah aku lihat? Di mana yang macam pernah aku dengar tapi tak tahu di mana ya? Tiga. Ada tiga tanda kemanisan iman. Saya tak salah, saya baru 2 minggu lepas. You ke? Oh, you ke? Iya. Apa dia? Tak dengar lah Fitri, sorry. Apa dia? Bukan sadar tulisan. Ikut tak kuliah Saza yang dekat rumah tu? Masa hubun Nabi. Minggu hubun Nabi. Ada 3. Kak Ina, okey, apa dia? Apa dia? Bukan itu. Masa minggu hubun Nabi, masa tu kan Saza kuliah dekat rumah. Kan? Siap saya bagi nota lagi Muslimah, ya Allah ya Tuhan. Siap saya bagi nota lagi minggu hubun Nabi tu. Fitri dah tengok nota dah. Mana nota dia ya? Mana nota kita ya? Okey, sila lihat. Ni semua buka nota masing-masing. Mana nota ya hari tu? Minggu hubun Nabi, Saza cerita tentang apa? Kecintaan. Bagaimana kita sebagai seorang Muslimah mencintai Nabi SAW. Jadi antara poin penting yang saya sebutkan ialah mencintai Nabi ini merupakan tanda kemanisan iman. Ada 3 tanda kemanisan iman yang saya sebutkan berdasarkan pada hadis Nabi SAW. Ingat ke tidak? Tak ingat. Alah, sia-sia. Penat Ustazah, pompat-pompat. Ada 3 tanda kemanisan iman. Tak apalah tak ingat. Saya pun tak nak tunggu-tunggu, nanti lambat. Dah pukul berapa dah kita ni? Tengok nota Ustazah, tampal-tampal kat sini. Okey, kita ada 3 tanda kemanisan iman. Kemanisan 3 tanda ini, ia juga dimiliki oleh para sahabat yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kita nampak ada pada diri mereka. Asalnya mereka ini merupakan orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka ni orang yang musyrik, orang yang kufur, orang yang melakukan kezaliman. Tapi kemudian setelah mereka memeluk agama Islam, apa yang berlaku? Kecintaan mereka terhadap Allah, terhadap Nabi SAW semakin bertambah-tambah. Dan ini adalah tanda kemanisan iman yang pertama. Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa? Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 di kalangan kalian yang mana memiliki kemanisan iman. Pertama, Nabi SAW menyebutkan ayyakunallah wa rasulah. Okey, yang mana mereka ini menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selainnya. Ini yang pertama. Kita nak tahu diri kita ni ada kemanisan iman ataupun tidak? Okey, tanya pada diri kita. Bagaimana Allah SWT di hati kita? Bagaimana Nabi SAW di hati kita? Adakah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah itu melebihi segala-galanya? Sebab tu tanda yang pertama di sini menyebutkan apa? Mencintai Allah dan Rasulullah melebihi semuanya. Ini juga yang berlaku kepada para sahabat Nabi SAW. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menyebutkan wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Orang itu dia mencintai orang lain, tidaklah dia cinta melainkan kerana Allah. Okey? Mencintai kerana Allah. Mencintai seseorang kerana Allah, mencintai saudara kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana tu kita kalau nak kata kita cinta seseorang kerana Allah? Ada contoh tak? Ada contoh? Macam mana Kak Isa? Cinta seseorang kerana Allah. Macam mana? Ajak dia melakukan kebaikan bersama-sama. Itu maknanya kita cinta seseorang kerana Allah. Kita nak bawa
teman kita, saudara kita, sama-sama berada di atas jalan Allah. Ini maknanya kita cinta dia kerana Allah. Kita sayang dia, kita nak sama-sama berada dalam syurga bersama dengan dia. Itu maksudnya. Kan? Bukan cinta kerana Allah ni bukan kita main ucap-ucap, uhibbuki fillah, uhibbuki fillah kan. Bukan itu, bukan semata-mata begitu. Tetapi ialah kita sama-sama ingin berada di atas jalan kebaikan. Tak kira sama ada suami kita perlu cinta suami kita kerana Allah. Bukan kita cinta suami kita sebab I love you, you love me, gitu-gitu saja. Tak. Cinta kerana Allah. Kerana apa? Bila pasangan ini saling mencintai kerana Allah, mereka akan bersama-sama untuk berada di atas jalan ketaatan kerana Allah. Itu pentingnya. Maknanya kita nampak ada tanda kemanisan iman dalam diri kita dan orang lain. Begitu keadaannya. Sahabat Nabi, tadi mereka ni ada tiga-tiga ciri tadi tau muslimah. Kita baru pergi pada ciri yang kedua. Yang pertama tadi sudah ada. Cinta Allah, cinta Rasulullah melebihi segala-galanya. Itu di kalangan sahabat Nabi. Sebab tu mereka ada keutamaan Allah redha pada hidup mereka. Yang kedua, mereka ni betul saling mencintai sesama mereka kerana Allah. Mereka sanggup melakukan sesuatu untuk sahabat mereka. Sampai begitu sekali keadaannya. Ada sebuah riwayat dalam peperangan diceritakan di kalangan sahabat ini. Mereka ni ada yang terluka. Ada yang terluka. Air ni jalan. Bagi air, nak minum kan? Tak apa, bagi kawan saya dulu. Bagi kawan saya dulu. Dan akhirnya semua mendahulukan kawan yang sebelah ni. Akhirnya semuanya mati syahid. Kerana mereka ni mendahulukan kawan dekat sebelah. Tak apa, kawan saya lebih perlukan. Kawan saya lebih perlukan. Begitu keadaan sahabat Nabi. Mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri. Lihat saja di kalangan muhajirin saat mereka berhijrah daripada Makkah ke Madinah, sehelai sepinggang, tak bawa apa-apa. Apa yang dilakukan di kalangan Ansar? Bagi rumah, bagi pekerjaan. Bahkan ada yang sanggup nak bagi isteri. Kan macam tu sekali. Ada yang sanggup bagi isteri. Begitu sekali keadaannya. Pilih, isteri saya ada 4, nak mana satu. Begitu sekali keadaannya. Mementingkan sahabat mereka. Tapi jangan buat gitulah, tiba-tiba pula. tiba-tiba pula kat sini kan. Nak bagi isteri kat orang lain. Bukan kita. Tak, ini kita panggil macam mana? Contohlah ya. Di kalangan muhajirin dan ansar, mereka ini mencintai saudara sesama Islam sehingga sanggup berkorban untuk orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri. Itu tanda kemanisan iman. Jika kita juga begitu, kita pentingkan orang lain, maknanya kita tak pentingkan diri kita sendiri. Itu bermakna kita berusaha untuk meletakkan kemanisan iman dalam diri kita. Dan yang ketiga, Nabi SAW menyebutkan orang yang memiliki kemanisan iman, mereka ini benci kepada kekufuran. Sebagaimana mereka benci ataupun mereka takut, mereka tak suka dicampakkan ke dalam api. Ini yang ketiga. Mereka benci kepada kekufuran sebagaimana mereka benci dicampakkan ke dalam api. Mereka benci kepada kekufuran sebagaimana mereka benci dicampakkan ke dalam api. Ini poin yang ketiga yang Nabi SAW sebutkan tentang orang yang memiliki kemanisan iman. Para sahabat juga begitu. Mereka tadi kita dah bincangkan, berada dalam keadaan kekufuran, kesesatan, lalu mereka menerima agama Islam, jadi orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah melebihi segala-galanya. Mereka juga di kalangan insan yang mana mencintai saudara mereka kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga tadi kita dah baca di perenggan yang terakhir, benci kepada kekufuran dan mereka tidak mahu kembali kepada kekufuran itu. Sebab itu Nabi SAW kata apa? Bila ada orang yang bertanya manusia mana yang baik ataupun terbaik, Nabi kata apa? Qarni. Mereka yang hidup pada kurun aku. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Dan mereka yang hidup pada kurun yang seterusnya dan seterusnya.
iaitu mereka yang hidup pada zaman Nabi, mereka yang hidup pada zaman sahabat, mereka yang hidup pada zaman tabi'in, iaitu zaman yang mana mendapat pendidikan nabawi ataupun kita kata pendidikan yang secara langsung daripada Nabi SAW. Kenapa kita kata zaman sahabat ni zaman yang mendapat pendidikan langsung daripada Nabi SAW walaupun Nabi sudah meninggal dunia? Kerana mereka sempat bertemu dengan Nabi SAW. Dan tabi'in bagaimana? Mereka tak sempat jumpa dengan Nabi. Kenapa Nabi letakkan mereka pada kurun yang terbaik? Kerana mereka mendapat pendidikan daripada para sahabat yang sempat bertemu dengan Nabi SAW. Mereka ini, kurun ini adalah kurun yang terbaik, Nabi kata. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala tadi dalam Al-Quran, Allah kata, aku redha pada mereka. Kerana kecintaan mereka terhadap Allah, kecintaan mereka terhadap Rasulullah. Bukan itu sahaja, keadaan kehidupan mereka yang tidak mementingkan diri mereka sendiri. Bahkan mereka merasakan saudara mereka, orang lain di sekitar mereka adalah insan yang berhak untuk diberikan kecintaan kerana Allah. Begitu juga mereka adalah insan yang benci kepada kekufuran, atau dengan kata lain kita kata orang yang benci kepada kemaksiatan. Tidak suka kepada dosa. Dan jika sekiranya ada dosa yang dilakukan, mereka ni adalah insan yang akan cepat-cepat kembali untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Dan seterusnya kita lihat di sini, pada penengah yang akhir sekali ya di situ, para sahabat Nabi SAW adalah orang yang paling cinta kepada tauhid, iman dan Islam. Okay, saya dah jelaskan tadi tentang kemanisan iman tu tadi. Mereka sangat mengenal jalan yang harus ditempuh. Di samping itu, mereka sangat benci terhadap segala hal yang bertentangan dengan semua itu. Okay, saya masuk terus kepada yang D. Sikit saja saya nak masuk di bawah itu. Adapun orang-orang yang hidup setelah period sahabat, maksudnya setelah zaman sahabat, antaranya kita. Okay, antaranya kita ini. Maknanya setelah jauh kita ni pada zaman sahabat Nabi kan tadi, sebahagian dari mereka memang lahir dan dibesarkan secara Islam. Macam kita, okey, mana tadi? Sebahagian dari mereka lahir dan dibesarkan dalam Islam. Tapi sayangnya tidak mengetahui secara detail hal-hal yang berlawanan dalam Islam. Maksud hal-hal yang berlawanan ni kita panggil hal-hal yang bercanggah. Yang tidak menepati syariat. Akibatnya mereka mengalami kekeliruan. Kerancuan ni maksudnya kekeliruan dalam membezakan jalan orang mukmin dan jalan orang fasik. Jalan orang fasik ni macam mana? Jalan orang yang berdosa. Ini kita panggil kata yang lain lah ya. Kan dah terkena dah. Semangat sungguh. Kata yang lain tu kan. Kata yang lain lah ya. Jadi selain kita kata jalan orang yang berdosa, kita juga guna jalan orang yang fasik. Kerana apa? Jalan orang yang fasik ni lah dia orang yang beriman. Tapi dia buat dosa. Okay, orang fasik, orang yang beriman tapi dia buat dosa. Baik, seterusnya kekeliruan seperti itu akan terjadi apabila pengetahuan seseorang terhadap kedua jalan tersebut atau salah satunya lemah. Okay. Jadi kenapa ada di kalangan kita yang keliru, hidup dalam keadaan yang penuh kerancuan tadi? Kerana dia tidak memahami ataupun dia tidak dapat membezakan jalan orang yang beriman dan jalan orang yang berdosa. Ataupun dia tahu tetapi pengetahuan yang minima, pengetahuannya lemah. Sama ada tentang jalan orang yang beriman ataupun jalan orang yang berdosa. Sekarang ini bila kita tahu secara mantap bagaimana jalan orang yang beriman, bagaimana jalan orang yang berdosa itu tadi, kita sebagai seorang muslimah, kita akan usaha bukan untuk jadi orang yang berada pada jalan orang yang beriman. Kerana apa? Sebab kita dah tahu. Pengetahuan kita mantap, kefahaman kita mantap. Begitu juga, bila kita dah tahu jalan orang yang berdosa itu bagaimana, kita akan jauhi bukan jalan itu. Sebab apa? Kita dah tahu. Kita dah faham. Kita tak mungkin masuk ke tempat itu.
Sama macam ini Muslimah saya nak kata. Kita kalau tahu depan tu ada construction, mungkin ada benda-benda yang memudaratkan kita untuk jalan. Dan dia pun letak no entry. Nak masuk? Bijak kan? Kita tak masuk. Sebab apa? Kita tahu itu jalan yang bahaya. Begitu keadaannya jalan orang yang berdosa. Kita dah tahu dah jalan orang yang berdosa ini pengakhirannya adalah neraka. Jalan orang yang berdosa tidak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu, kita faham tentang hal itu. Takkan kita nak masuk juga? Kan? Takkan kita nak masuk juga? Pasti sign no entry tu ada kat depan kita, kita nampak. Dan kita tak akan jejakkan kaki kita di tempat itu. Kerana pengetahuan kita, kefahaman kita. Sebab kita dah belajar tentang dalil-dalilnya. Saya dah berikan ayat Al-Quran tentang hal itu. Sebab itu begini ya Muslimah, saya nak bawa satu hadis yang terdapat dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Nabi SAW ada menyebutkan tentang perumpamaan jalan yang lurus. Pada minggu lepas saya ada sebutkan tentang jalan yang lurus, bukan? Betul tak? Jalan yang lurus, apa yang saya lukis? Gitu. Semua orang buat gini. Oh, jalan lurus gitu ya. Okey. Ini saya padam boleh? Boleh ya sempat salinnya. Kalau tak sempat nanti boleh lihat semula rakaman kuliah hari ini. Baik, dalam hadis ini Nabi SAW memberikan satu perumpamaan. Nabi kata apa? Daraballahu masalan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perumpamaan jalan yang lurus. Minggu lepas saya draw macam ni kan? Ini Nabi draw, bukan saya draw. Saya tunjukkan saja ya. Nabi menggunakan tangan baginda lalu Nabi tunjukkan bagaimana jalan yang lurus yang tengah ini. Yang ini jalan apa? Syaitan. Syaitan. Jalan syaitan. Baik. Nabi kata jalan-jalan yang lain ini adalah jalan syaitan. Ada sebuah hadis yang lain. Nabi SAW beritahu kepada kita perumpamaan jalan yang lurus itu. Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan perumpamaan jalan yang lurus yang mana di kanan kirinya ada dinding yang rapat. Saya yakin ramai antara kita kalau biasa ikut kuliah saya memang biasa dengar hadis ni saya bawa. Sebab saya suka hadis ini. Untuk peringatan kita, peringatan untuk diri saya juga. Nabi kata apa? Ada dinding di kanan kirinya. Ini jalan yang lurus, kanan kiri ada dinding. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, pada setiap dinding itu ada pintu-pintu yang terbuka. Okey, pada setiap dinding ini ada pintu-pintu yang terbuka. Pada pintu-pintu yang terbuka tersebut ada tirai-tirai yang indah terdapat pada pintu itu. Nak buat apa tirai indah ni? Pintu dah buka dah, tapi ada tirai lagi. Apa kepentingan tirai tu? Apa? Kita apa? Nak lindung. Betul tak saya cakap? Melindungi. Okey. Melindungi. Sekejap ya, saya lukis sekejap. Sekejap ya, pen ni tak berapa nak kuat. Okey, Nabi kata tadi ada apa? Ada pintu. Okey, ada pintu-pintu. Nabi kata ada pintu-pintu yang terbuka. Pada pintu itu ada tirai. Cantik tak tirai saya ni? Mudah-mudahan lagi cantik. Okey, muslimah semua. Saya nak cuba berikan satu
bayangan yang begini. Biasa pergi pasar Gelang, tingkat 2 dekat atas, lihat bagaimana lorong-lorong kan? Ada lorong kanan kiri, ada kedai bukan? Kedai-kedai yang terbuka bukan? Itulah contohnya. Tapi kita ambil contoh begitu. Kita masuk dekat satu lorong ni kan ada banyak jual tudung, ada banyak jual kain. Kita masuk satu lorong ni kan ada 4, tak salah saya dah lama tak Gilang ya. Ada 4 lorong tu kan. Kita masuk lorong pertama, kita jalan straight ke? Singgah-singgah. Pandai Kak Som. Kita singgah-singgah. Sebab apa? Ada banyak kedai-kedai yang terbuka. Di kedai-kedai itu ada banyak perhiasan kan. Kita buat apa? Kita pegang. Cantik tu orang, murah kau tudung ni $10 je. Gitu kan. Jalan lagi. Tengok. Kadang-kadang bila kita dah masuk kedai itu, keluar balik ke tidak? Susah juga nak keluar Ustazah. Sebab dah berkenan. Kan nampak? Kita jalan ni, setiap kali kita nampak, cantik berkenan. Orang kata, masuklah. Beli tengok-tengok pun tak apa. Orang kata kita pun, tengok-tengok pun tak apa. Dah tengok-tengok, lepas kita beli. Lama pula tu pilih lagi orang perempuan. Colour hijau tak ada. Saya nak colour hijau. Kakak tu cari warna hijau. Nak hijau tu saya nak dark green. Dark green. No. I want olive green. Dia cari. Lama kan? Susah nak keluar. Jadi di sini kita lihat. Tirai-tirai itu tujuannya untuk kita masuk pada pintu tersebut. Nabi kata, ada orang pada 2 ataupun pada dinding ini yang mana memberikan nasihat kepada kita. Jalan, terus berada pada jalan ini. Jangan tengok kanan kiri. Tapi kalau jalan kat Gelang tu boleh tak apalah, masing-masing lah ya. Tapi ada orang dekat atas ni. Okey? Betul tak dua orang tu? Bolehlah. Ada orang di atas ini yang mana kita ni tengah jalan ni, kita jalan kat tengah ni kan, kita nampak pintu-pintu yang terbuka, ada tirai-tirai yang cantik. Kita pun rasa nak pegang tirai ni semua, nak pegang semua ni lah. Tapi orang yang jaga ni kata jalan straight. Masuk pada jalan yang lurus ini. Jangan engkau tengok kanan kiri. Dia beri pesan gitu. Dan Nabi SAW kata apa? Ada juga orang yang berada di atas jalan lurus ini. Berapa tu kaki dia? 3. Sorry. Ada juga orang di atas jalan yang lurus ini. Yang mana dia juga memberikan nasihat. Dia kata apa? Jangan kalian masuk pada pintu itu kerana bila kalian masuk, susah untuk diri kalian. Lebih kurang mafhumnya begitu kata-katanya. Yang penting kedua-dua penjaga ini, dia akan beri nasihat kepada kita supaya jalan straight, lurus. Jangan tengok pun pada pintu yang terbuka. Apa kata Nabi SAW tentang hadis ini? Nabi kata, jalan yang lurus ini adalah agama kita Islam. Okey? Jalan yang lurus ini Islam. Itu agama kita. Nabi SAW juga menerangkan 2 dinding yang ada di antara jalan Islam ini ialah batas-batas Allah. Batas-batas Allah maksudnya ialah perkara yang telah Allah tetapkan. Ada hadnya. Okey? Contoh, saya bagi contoh begini. Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam kehidupan kita, lelaki dan perempuan boleh untuk bersama bila dia bernikah. Sebelum itu boleh? Tak boleh. Ini namanya batas dalam agama kita. Ada batasnya. Atau kita lihat kepada perkara yang lebih mudah lagi. Dalam agama kita ada batas. Contoh, solat kita 5 waktu. 5 waktu sahaja. Ada 6 waktu yang wajib? Tak ada. Itu batas Allah. Kita tak boleh langgar batas-batas ini. Okey, sedemikian. Jadi, itu dinding ya. Dinding tadi yang 2. Lalu Nabi kata apa? Pintu-pintu yang terbuka tadi, ia adalah perkara yang Allah haramkan.
Sebab tu tadi kan, dua orang ni kata jangan tengok, jangan masuk, jangan pun dekat-dekat. Sebab apa? Dia benda yang haram. Pada pintu tu adalah benda yang haram. Tapi saya tak kata pergi gelang tengok tu haram tak. Contoh je nak bagi mudah faham keadaan tu. Tiba-tiba pula teringat saya cerita ni kan, nak pegang tudung takut lah. Bukan gitu maksud saya. Ini pada hadis ini, Nabi kata apa? Pintu yang terbuka ini adalah hal-hal yang haram. Yang dipesan tadi jangan masuk, jangan dekat. Dan Nabi SAW sebutkan, orang ini dia adalah Al-Quran yang kita baca setiap hari. Bila kita baca Al-Quranul Karim, ia menjadi panduan dalam kehidupan kita yang akan sentiasa mengingatkan kepada kita supaya tinggalkan perkara-perkara yang haram dan masuk pada jalan Islam ini yang lurus. Begitu. Dan ada tadi kan yang dekat atas ini, Nabi kata mereka adalah wa'izullah fi qalbin kulli muslim. Ia adalah penasihat Allah yang merupakan naluri hati seorang yang Muslim. Dalam diri kita ni Muslimah, biasa kita ada suara-suara yang baik. Kan suara-suara yang baik, yang suruh kita buat perkara yang baik. Ini maksudnya. Kita kadang-kadang, bila kita nak buat satu perkara yang dosa, maksiat, akan ada suara baik ini yang kata jangan buat begitu. Tak ingat ke tadi Ustazah Sakinah cakap, dia akan ada suara-suara begitu. Ini maksudnya. Suara-suara tu tadi. Yang tadi dia kata apa? Jalan straight. Jangan tengok kanan kiri. Dalam hati kita, semua kita ya Muslimah, dalam hati kita sebagai seorang yang Muslimah, beriman kepada Allah, ada suara hati yang baik yang perlu kita kekalkan pada diri kita. Yang mana akan ajak kita untuk terus berada di atas jalan ketaatan, jalan Islam, supaya kita tidak langgar batas Allah, kita tak masuk pada perkara-perkara yang haram. Satu perkara lagi kita jangan lupa, kita ada Al-Quranul Karim yang sentiasa memberikan peringatan dalam hidup kita ini. Ada banyak hal-hal yang haram, ada banyak batas-batas Allah yang perlu kita perhatikan. Seandainya kita rasa kita nak masuk, kita nak buat perkara yang melanggar batas Allah, kita nak buat perkara-perkara haram ini, Al-Quran yang sentiasa kita baca, dia akan menjadi panduan yang bantu kita untuk tunjuk mana yang betul, mana yang salah. Orang yang beriman, dia akan memilih jalan Islam ini, jalan yang lurus, di mana ada Al-Quranul Karim yang memberikan kepada dia dengan panduan. Orang yang berdosa, dia akan masuk pada pintu itu tadi. Dia akan langgar batas-batas Allah. Dan dalam keadaan demikian, kita relatekan dengan hadis pada minggu lepas yang saya datangkan. Lebih kurang sama kan lukisannya? Cuma itu tak ada pintu. Tidak ada tirainya, tidak ada orang. Betul. Bermakna hadis riwayat Imam Ahmad ini lebih menjelaskan kepada kita bagaimana jalan orang yang berdosa, bagaimana jalan orang yang beriman. Kita nak menerusi ataupun kita nak melalui jalan orang yang beriman, kita perlu berada pada jalan Allah yang lurus, iaitu jalan agama Islam di mana ada Al-Quranul Karim yang menjadi panduan, petunjuk, rahmat, syifa, iaitu penyembuh bagi hati kita. Tapi sebaliknya, kalau kita nak ikut jalan syaitan itu, kita akan masuk pada pintu-pintu yang terbuka tadi. Pintu-pintu yang terbuka ini akan membiarkan kita berada pada perkara yang haram. Akhirnya kita akan melanggar batas-batas Allah. Sebab itu penting suara hati kita yang baik. Dan jangan lupa, suara yang baik yang ada pada diri kita, kita tak boleh peroleh melainkan kita menjadi seorang yang membaca Al-Quranul Karim. Yang sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sentiasa ingin melaksanakan sunnah Nabi SAW. Suara hati kita yang baik akan mendominasi diri kita sehingga suara hati kita yang jahat mampu dikalahkan.
Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Muslimah di atas perhatiannya. Mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi ini memberikan manfaat untuk kita semua dan memberikan motivasi pada diri kita untuk terus-terusan menjadi muslimah yang salihah. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.